Hai, Assalamualaikum. Hai. Hai, Waalaikumsalam. Nia dah nak kahwin. Shh, slow sikit. Kita je tahu. So, majlis lagi berapa hari? Dalam 2 minggu lagi macam tu. Wah, preparation dah settle ke? Alhamdulillah. Semuanya dah ready. Tinggal nak hantar kad je. Oh my god. So excited. Tak sangka aku Nia kahwin dulu. Lepas ni turn siapa pula Nak bertanya, dah ada salon ke? Tak adalah. Aku suka tengok majlis Nia ni. Sederhana je. Tapi aku fikir rasa macam manalah orang yang buat majlis besar-besar kan. Padahal kahwin sehari je. Tak rasa membazir ke? Lepas tu ada yang tak ikut adat pula tu. Yang macam malam berinai ala-ala Hindustan tu. Sebab tu kita kena ikut kemampuan masing-masing. Kahwin kan sekali je seumur hidup. Time tu lagi nak keep as memory. Betul. Tapi kalau ikut adat kahwin Melayu betul-betul sebenarnya macam mana Aku tahu. Macam ni. Proses yang pertama adalah merisik. Merisik adalah satu urusan rasmi di mana keluarga pihak lelaki akan bertandang ke rumah pihak perempuan untuk berkenalan dengan si perempuan dan ahli keluarganya. Tujuan utama merisik adalah supaya keluarga lelaki dapat melihat latar belakang si wanita dan memastikan yang pilihan anak mereka adalah pilihan yang betul dan pilihan yang tepat. Kalau anda nak tahu, proses merisik ini hanyalah proses untuk bertanya soalan. Ia bukanlah petanda yang perkahwinan pasti akan berlaku. Masih ada kemungkinan yang pihak perempuan akan menolak risikan si lelaki, maka pernikahan tidak akan dilangsungkan. Contoh seperti yang di belakang ini adalah satu majlis merisik yang telah dilakukan. Okey, apakah yang akan berlaku semasa proses merisik ini? Pertama sekali, hanya sedikit saja rombongan pihak lelaki yang akan bertandang ke rumah pihak perempuan kerana ia adalah hanya proses awal. Keluarga lelaki seterusnya akan memulakan dengan memberikan pantun atau bertanya soalan. Antara persoalan utama adalah bertanyakan sama ada saudara sudah berpunya ataupun tidak. Dari segi pemakaian pula, ia terpulang kepada anda dan keluarga sama ada anda ingin memakai pakaian tradisional ataupun pakaian moden. Yang penting ia perlulah menutup aurat dan sopan. Assalamualaikum. Kami datang dengan hajat. Waalaikumsalam. Oh, baik. Cuba duduk dulu. Kami datang dengan hajat untuk menyenting bunga di taman. Adakah dia masih belum berpunya? Bunga ini masih belum berpunya. Terimalah cincin ini sebagai tanda anak tuan telah menerima risikan pihak kami. Terima kasih. Mari kita tentukan tarikh pertunangan mereka. Dia akan menerangkan tentang bertunang dan malam berinai. Okay, bertunang ialah adat yang menghantar tanda yang mendahului adat menghantar mas kahwin dan belanja perkahwinan. Okay, maksudnya kat sini bertunang ni perkara yang dilakukan oleh keluarga lelaki sebagai perbincangan untuk perkahwinan mereka. Okay, tanda ni biasanya dalam bentuk barangan, contohnya cincin, belian ataupun barangan yang berharga. Tandanya biasanya diiringi oleh beberapa hadiah yang macam bersanding juga. Ada dulang yang 7 berbalas 5 yang ganjil lah, nombor ganjil. Okay, bagi setiap berinai pula, berinai ni adat dia lelaki akan naik pelamin. Lepas tu dia akan dicampak dengan sedikit nasi kunyit, berteh dan tangkai daun wangi yang dicelupkan dalam air setawar. Pada sebelah kiri, akhirnya tetamu akan mengambil sedikit paste inai dari longgok yang disediakan oleh mak pengantin dan meletakkan kepada tapak tangan pengantin lelaki dan perempuan. Akad nikah merupakan upacara yang paling penting untuk mengesahkan perkahwinan. Cara selain akad nikah dikira sebagai adat Islam. Kebiasaannya, majlis akad nikah akan diadakan pada hari yang sama atau pada hari sebelum majlis bersanding. Bagi pakaian pula, pengantin lelaki akan memakai baju Melayu yang berwarna cerah
Dan pengantin perempuan akan memakai baju kurung atau jubah yang berwarna cerah. Akad nikah boleh dilakukan di masjid atau rumah pengantin perempuan. Pihak pengantin lelaki dan perempuan akan menyediakan hantaran. Antara barang hantaran yang disediakan oleh pihak pengantin lelaki ialah cincin dan mas kahwin. Cara akad nikah bermula apabila Tok Kadi memilih dua saksi kepada upacara akad nikah tersebut. Pengantin lelaki akan duduk di tengah-tengah berhadapan Tok Kadi atau Tok Imam. Kemudian nama pengantin lelaki akan didaftarkan di sebuah buku dan buku itu akan ditandatangani oleh pengantin lelaki di hadapan saksi. Upacara akad nikah diteruskan dengan Tok Kadi atau Tok Imam membaca khutbah nikah atau upacara perkahwinan. Setelah selesai, lafaz akad akan dimulakan di mana wali iaitu bapa pengantin perempuan atau wakilnya seperti Tok Kadi akan berjabat tangan dengan pengantin lelaki dan membaca akad yang akan dibalas oleh pengantin lelaki dengan lafaz akad. Jika lafaz akad yang disebut oleh pengantin lelaki sempurna, jelas dan didengari oleh saksi, maka akad nikah tersebut dikira sah. Kemudian, pengantin akan bersalaman dengan keluarga dan tetamu. Pengantin disunatkan untuk menunaikan solat sunat nikah. Upacara membatalkan wuduk juga dijalankan di mana pengantin lelaki akan menyandarkan cincin kepada pengantin perempuan dan bersalaman sebagai pasangan suami isteri yang sah. Proses yang keempat dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu ialah bersanding. Bersanding adalah satu acara di mana pasangan mempelai duduk di atas pelamin yang dihiasi dengan indah. Kebanyakan pasangan pengantin memilih untuk memakai pakaian Melayu tradisional atau bertemakan putih pada hari perkahwinan mereka. Bersanding melibatkan dua peringkat iaitu bersanding selepas akad nikah dan bersanding di luar rumah pengantin perempuan. Bersanding selepas akad nikah merupakan majlis persandingan yang ringkas sahaja. Majlis ini diadakan pada hari sebelum berkahwin. Majlis yang ringkas ini hanya melibatkan saudara mara terdekat dan jiran-jiran sahaja. Manakala untuk bersanding di luar rumah pengantin pula ialah pada hari persandingan. Bersanding di luar rumah ini diadakan dengan tujuan agar ramai tetamu dapat menyaksikannya. Saiz anjing rumah tradisional yang kecil seperti rumah papan atau bertiang tidak membenarkan puluhan orang ramai ke dalam untuk menyaksikannya. Namun pada perubahan pada zaman sekarang, kebanyakan persandingan diadakan di dewan atau di hotel. Seterusnya, di hari persandingan, sekumpulan pemain kompang dan bunga mangga akan menyambut kedatangan pengantin lelaki ke rumah pengantin perempuan. Selain itu, pengantin juga akan dihiburkan dengan tarian zapin atau silat di hari persandingan mereka. Kemudian, di atas pelamin akan dimulakan upacara nasi ayam-ayapan. Upacara ini adalah upacara yang meletakkan nasi ke tangan pengantin perempuan yang kemudiannya menyuapkan ke pengantin lelaki dan sebaliknya. Selepas itu, bunga telur atau paha biasanya diberikan hanya pada sanak saudara yang terdekat yang dijemput untuk merenjes air mawar dan menabur bunga rampai ke atas kedua mempelai. Dan akhir sekali ialah makan beradab. Makan beradab pada zaman dulu dianggap sebagai pertemuan pertama atau sesi suar kenal bukan sahaja kepada pasangan pengantin sendiri. Begitu juga dengan sanak saudara pengantin kerana kedua-dua belah pihak kadang-kalanya datang dari jauh. Jadi menerusi majlis makan beradab inilah kedua belah pihak diperkenalkan dan mereka akan duduk makan bersama dan saling mengenali. Sambut menantu merupakan proses yang terakhir dalam adat perkahwinan orang Melayu kita. Selepas melalui proses merisik, bertunang, malam berinai, nikah dan persandingan. Ia bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim di antara dua buah keluarga iaitu keluarga pengantin lelaki dan keluarga pengantin perempuan. Kebiasaannya, adat menyambut menantu ini dilakukan 7 hari selepas majlis persandingan dan dilakukan di rumah sebelah pihak lelaki, di mana pengantin perempuan akan diiringi oleh keluarga terdekatnya untuk pergi ke rumah pengantin lelaki itulah untuk kenal dengan keluarga pengantin lelaki tu yang masa majlis persandingan mereka family dia tak dapat datang. Menyambut menantu ini dimulakan dengan bacaan Yasin dan diakhiri dengan jamuan makan sahaja. Macam itulah proses perkahwinan orang Melayu kita. Oh, macam tu. Oh, macam tu. Tak sabar pula aku nak kahwin. Tak, gurau je. Ya, okeylah. Nanti jangan lupa datang tau. Korang orang penting. Kalau tak datang, tak nak kawan. Bye. Assalamualaikum. Bye. Salam.